Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, rakan-rakan, ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media dan semua sekali lah, para pemerhati. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua di atas kebenaran untuk membahaskan bajet pada kali ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan dan tahniahlah kepada Dewan kerana telah membuat pembaharuan dengan mengadakan digital library. Cuma kita tertunggu-tunggu password tak siapa-siapa lagi ni. Tidak boleh guna dah untuk Dewan ni. Saya dah sebut dalam ucapan saya. InsyaAllah akan dihubungi. Okey. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Kita doakan supaya sejahtera selalulah. Okay, dan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat di atas pembentangan bajet kemarin semalam, yang mana diakhiri dengan pantun yang berbunyi, pergi ke pantai memancing tenggiri, pergi ke hutan melihat tempua. Bersama kita majukan negeri, merayakan sejahtera untuk semua. Cuma bila Yang Amat Berhormat baca pantun ni, saya teringat pantun Yang Berhormat baca tahun bajet 2020. Yang berbunyi, daratan menghijau, langit membiru. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Pas UMNO dulunya seteru. Kini kita saling bergandengan. Tu patung dululah. Tak tahulah dulu baca dengan ikhlas ke, lagu mana ke. Cuma Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua tahniahlah di atas pembentangan bajet. Cuma Nak cakap hal bajet ke hal patung ni? muka dia mahu tu. Ada berapa minit lagi? 12 Kenapa minit. patung ni dah ulas sikit? Pakai senyap gitu, habis gitu. Ha? Pakai habis gitu patung. Ya Allah, okey, jangan ganggu dia, biar dia teruskan. Okay, dan tahniahlah kepada bajet yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kemarin. Tapi kalau bajet seumpama itu disampaikan oleh kerajaan dulu, saya masih ingat parti pembangkang dia akan kata, ni bajet gula-gula lah ni. Tapi tak apalah. Asal ianya untuk kebaikan rakyat. Gula-gula ke gula-gula lah. Cuma saya tengok bajet kepada portfolio pertanian turun begitu banyak, Datuk Seri. Datuk Yang Dipertua Dewan. Maknanya tinggal 7 juta je lagi. 7 juta kita kena bagi kepada 3 portfolio. Nelayan pun situlah. Tanian pun situlah. Apa nama ni, peternakan pun situlah. Dan kemarin ada ditanya oleh Yang Berhormat Batu Buruk berkait dengan prestasi portfolio pertanian kerana tahun ini adalah merupakan tahun pertanian Terengganu. Ni bulan 11 dah. Apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Esko banyaklah kemarin. Mana nak tulis tak ada. Kena baca handset. Program-program yang telah dibuat. Cuma saya melihat kerajaan negeri kena ada KPI. Cara nak ukur bagaimana penerimaan rakyat terhadap program tersebut. Kerana minta maaf kalau saya sebut bahawa ialah mungkin orang lain tak tahu, tapi saya tidak terasa. Yang mana ni telah bulan 11 bahawa tahun ini adalah merupakan tahun pertanian Terengganu. Apabila diutarakan oleh Yang Berhormat Esko, banyak program rupanya. Mungkin ada gap di mana-mana dan saya harap supaya duit yang banyak itu memberi impak yang besar kepada rakyat, terutamanya kepada
ialah golongan petani adalah merupakan golongan yang bawah di negeri kita ni. Okey, dan di situ kita boleh mengukur. Boleh tak saya nak kelas sikit? Kalau dia bagi laluan, Sila. Ni saya nak tanya, kalau ikan rakyat, ikan selayan tu dulu RM4 sekilo, sekarang dah jadi RM14 tu, buat pertanian ke tak? Waktu ikan pula, ayam pula sekarang ni dulu RM4.5. Sekarang dah RM10. Itu pertanian ke apa? Tu yang Muhammad Esko kena jawab tu. Tapi biasanya jawapan dia buat, untunglah petani nelayan bila harga mahal. Tetapi dia kena ambil kira juga dari segi rakyat terbanyak. Sebab tu, sebagaimana yang di pertanyaan yang dibuat oleh YB Nawi tadi, sebenarnya, ini suara-suara rakyat. YB Ulu Besut tadi. Yang mana kena ada satu pengukuran yang dibuat oleh kerajaan untuk kita nak ukur kepuasan pelanggan ataupun rakyat yang menerima rakyat yang menerima bantuan tersebut. Okey, ini mungkin boleh diulas semasa pergulungan nanti. Yang keduanya, ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar juga ada menyebut bahawa kita nak upgrade dengan izin. Makna kita nak dia panggil menaik taraf. Tabung Darul Iman. Tabung Darul Iman kepada Yayasan Darul Iman. Saya ucap tabiklah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kerana tabung Darul Iman ini adalah merupakan satu dana yang sangat diperlukan kepada rakyat Terengganu yang sakit tetapi tidak ada punca nak dapat keuangan untuk membiayai rawatan mereka. Dan kadang-kadang ialah tak terfikir kita cara mana. Mereka kalau orang senang tak apa, tapi kalau orang susah nak pergi hospital kena bayar, nak keluar awak tu kena bayar dulu. Dan tahniah kerana kita naik taraf daripada tabung kepada yayasan. Cuma saya nak sebut bahawa naik taraf tu terima kasih dah. Tetapi bajet masih lagi 9 juta, Datuk Seri. 9 juta sama dengan bajet tahun-tahun yang lalu. 5 juta? Bajet semula. Bukan 9 juta ke 5 juta? 5 juta. Mana sama dengan tahun-tahun lalu. Dan penerima dalam sekitar 6,000. Okey, kita kena ambil indikator petunjuk bahawa barangan, contohnya kata lamping ataupun susu ataupun keperluan-keperluan lain harganya meningkat. Dan bilangan yang memerlukan juga meningkat. Kalau kita nak harapkan daripada kutipan potongan gaji ataupun sumbangan daripada NGO dan juga sumbangan daripada GSC anak syarikat kerajaan negeri, yelah, tapi saya rasa kalau kita tidak buat promosi yang sangat hebat, saya rasa cara paling mudah kalau boleh kita tambahlah sikit lagi. Kerana sesuai dengan nama daripada tabung kepada yayasan. Okey, dan seterusnya yang berhormat Datuk Speaker, saya juga berterima kasih pada kerajaan negeri kerana telah mengadakan semula dana raya. Walaupun kita sebut air fitri ke apa, tak apalah. Tetapi untuk membantu rakyat Terengganu selepas puasa merayakan hari kejayaan hari raya bagi mereka tidak mampu. Cuma di sini saya duk hitung sebagaimana YB Bukit C tadi, jumlah penerima adalah bagi B40, B40 dengan M40, jumlah penerima adalah 115,000. Okey, dan ada kategori harga yang berbeza lah, 400 dengan 250. Saya cadangkan supaya tidak berlaku lagi kita bahagi penerima mengikut bilangan per kampung. Maksud saya kita kena bahagikan penerima tadi mengikut kategori. Contohnya bagi kampung ni, kita nak bagi 50 orang. Saya rasa tidak boleh guna kaedah tu. Kalau kampung ni ada 30 orang, kita bagi sekat 30 lah. Kalau kampung ni ada 60, kita bagi sekat 60. Kerana bilangan yang layak menerima mengikut kampung berbeza. Kerana tak tahu, kalau tidak silap ingatan saya, dulunya kita ikut bilangan per kampung. Jadi kalau boleh kaedah ini
kita ubah supaya mengikut kategori yang layak. Walaupun tidak sama mengikut MPKK ataupun JPKK. Dan seterusnya, saya tak tahu ni bawah portfolio pertanian ataupun perumahan. Saya tengok bajet dalam bajet 2022 tidak ada untuk perumahan nelayan. Dia panggil ni yang kita rancang di Besut, di Setiu dan di Kemaman. Tanah-tanah tu terima kasihlah kerana telah ditambung. Tetapi menjadi harapan kepada nelayan nak melihat bila nak start buat rumah ni. Tetapi dalam bajet tahun hadapan, saya tengok ada RM10. Jadi saya nak mendengar jawapan dalam pergulungan nanti, apakah perancangan yang akan dibuat oleh kerajaan untuk merealisasikan rumah nelayan ini, iaitu di 3 lokasi. Di Betil Lentang, di Setiu dan juga di Kemaman. Okay, masa pun tak panjang dah ni. 4 minit. Masa bermak tak panjang dah. Okey. Saya takut tak ada hak jetih, saya hak jetih dululah. Permohonan daripada jetih yang Muhammad Datuk ini Pertua. Saya gitu, ialah kalau kita baca handset dulu, saya amat berterima kasih kepada kerajaan dalam Dewan ni, dalam ucapan bajet 2019. Kerana dalam bajet 2019, ada dinyatakan peruntukan sebanyak RM1 juta untuk membina terminal bas di Jetih. Terminal bas di Jetih ni, bukan orang kaya-kaya guna. Orang kaya nak pergi Kuala Lumpur naik kapal terbang, naik kereta. Tapi rakyat marhain dia guna bas. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Johor, nak pergi luar daripada Besut. Tetapi sebuah daerah tidak ada terminal bas sehingga ke hari ini. Dan saya diberitahu dalam mesyuarat, tak silap saya bulan 4 pada tahun 2019. Tadi saya kata 1 juta peruntukan kerajaan negeri dalam bajet masa pembentangan 2018 akhir tahun. Bulan 4 2019, semasa mesyuarat Dewan, diberitahu oleh pihak kerajaan ada tambahan janji yang dibuat oleh kerajaan federal RM1 juta lagi untuk terminal bas ni. Saya balik kampung cerita orang kampung. Orang kampung terima kasihlah. Tunggu punya tunggu. Saya tengok bajet dalam yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kemarin. Tengok RM10 semula. Kata sudah. Nak balik nak jawab lagi mana nak tahu. Kata janji mesti dikota. Dah, manifesto mesti ditunai. Yalah, kita jom minta ni mudah je. Kerajaan nak buat ni memang payah saya tahu, tapi saya ingat saya pohon lah, saya merayu lah. Kena ada sedikit kesungguhan di mana-mana supaya bus stand ini akan menjadi realiti. Sudah tinggal seminit lagi. Yang Muhammad Datuk ini Pertua, saya tahu, satu perkara lagi saya tahu, bila kita tanya dalam soalan lisan, kita tanya dalam soalan bertulis, berkait dengan tamat ilmu, jawapannya tak boleh bincang kerana masih lagi dalam proses mahkamah. Cuma pada petang ini, saya nak tahu 2 perkara je. Kita tahu, ianya proses mahkamah kita tak boleh bincang. Kita nak tanya, tapi rakyat bertanya khabar. Kita nak tahu 2 perkara. Yang pertamanya, bila agak-agak proses mahkamah ni selesai? Dan bila selesai, apakah perancangan yang nak dibuat kepada taman ilmu itu? Kita nak bagi tahu kepada rakyat. Kedua, yang ketiganya saya nak tahu. Adakah hari ini penjagaan dibuat kepada aset-aset dan bangunan di taman ilmu selain daripada masjid itu? Kita takut sikit lagi barang-barang ataupun aset serta bangunan-bangunan itu terbiar, dia akan melibatkan belanja yang besar pula untuk nak buat. Dan seterusnya, saya juga memohonlah ada 43 saat lagi ni. Ada perancangan yang dibuat oleh kerajaan dengan menyediakan peruntukan RM75 juta untuk surau dan masjid bagi tahun hadapan. Okey, jadi saya memohon kerajaan negeri supaya memberitahu kepada kita, memberitahu kepada rakyat negeri Terengganu, perancangan pembinaan masjid, pembahagian masjid ada diutarakan oleh
Tadi YB Batu Buruk, dia kata kalau boleh masjid ni buat pada khusus, boleh guna selain daripada boleh semaya, boleh guna benda-benda lain. Tapi ada hari ni masjid yang terusuh. Yang bukan sahaja nak beki pun tak boleh dah. Contohnya di dong saya ada masjid Kubah Bembang. Masjid Kampung Tok Raja. Masjid Pok Wong. Sikit lagi minta maaf. Hekah-hekah ya. Jadi tak apalah kita tahu. Kerajaan negeri nak buat masjid ni bukan memerlukan duit yang sedikit. Tapi kalau boleh, kita boleh jawab kepada, okey, mu tunggu dulu. Masjidmu ni, kita buat 2 tahun lagi. Masjidmu ni molek lagi, kita nak buat 3 tahun lagi. Masjidmu uzur benar, kita nak buat tahun ni. Jadi ada perancangan jangka pendek, jangka panjang yang diberitahu. Kepada rakyat, sekurang-kurangnya kita boleh jawab. Pertanyaan pertama rakyat berkait dengan masjid. Okay, dan Masa seterusnya. bermak dah cukup. Cukup. Kalimah yang akhir. Sikit lagi. Kalimah yang akhir. Ha. Kalimah yang akhir. Kalimah yang terakhirnya, saya berterima kasih kepada perancangan untuk meneruskan, dia panggil hot nikah orang muda tu, Walimatul Urus. Alhamdulillah. Cuma kalau boleh tambah lagi, hot ni orang muda nak nikah. Tetapi orang tua hot cerak. Dulu saya ingat masa ya Bermak Kija dulu dia bagi sagu hati. Orang duda nikah ada sagu hati. Orang janda nikah ada sagati bagi nak galak supaya sebab berlaku perceraian ni ada peningkatan. Saya tengok mengikut jawapan betul. Kena ada inisiatif supaya dia duduk sorang. Orang lelaki duduk sorang, tua, orang tua duduk sorang, biar ada inisiatif. Dia panggil ke apa gitu? Bantuan ke apa? Okey. Dan seterusnya saya juga ingin bertanya berkait dengan projek PPR di Padan Tapung. Jadi sama ada usaha dibuat oleh kerajaan untuk diteruskan. Kerana dulu jawapan daripada kerajaan, federal tidak percaya nak buat kerana ia milik individu. Kecuali milik kerajaan, ianya mungkin diteruskan. Cuma kita nak tahu jawapan daripada kerajaan negeri. Cukup bermak. Cukup. Cukup. Kalau saya tanya bermak, cukup tak? Kita jumpa. Kawan-kawan bermak yang lain nak bercakap tak? Okey, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Dipertua, salah silap saya mohon maaf. YB juga pohon menyokong. Kerana kalau tak sokong, balik gok kita tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Wakil Jelti.